Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita akan meneruskan uh, pembelajaran kita berkenaan dengan perkaitan surah-surah di dalam Al-Quran, di antara surah yang berada sebelum dan selepas setiap surah, yang mana pagi ini kita akan melihat perkaitan di antara surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 sehinggalah kepada surah yang ke-27, iaitu surah An-Naml. Jadi kita akan memasuki juzuk yang ke-18 sehingga kita masuk kepada juzuk yang ke-20, iaitu Suratun Naml. Baik, kita mulakan dengan kita melihat perkaitan di antara surah Al-Mu'minun dengan surah An-Nur. InsyaAllah nota saya akan berikan nanti setelah selesai kelas ini, insyaAllah. Baik, kita mulakan dengan surah Al-Mu'minun. Okey, surah Al-Mu'minun, kita akan lihat kepada penghujung surah Al-Mu'minun. Okey, tuan-tuan dan puan boleh buka halaman 349, 348 dan 349, ayat 104 sehingga ayat nombor 105. Okey, kalau tuan-tuan buka Al-Quran, ayat 104 ni dia berada pada baris yang bawah sekali, baris yang ke-15. Manakala ayat 105 dia berada pada baris yang pertama, muka surat 349. Okey, ayat ini, surah Al-Mu'minun ini, dua ayat ini Allah menyebutkan sebenarnya adalah tentang azab. Perincian azab yang Allah kenakan, yang Allah timpa kepada penghuni neraka. Okey, azabnya Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Okey, itu ayat nombor 104. Allah berfirman yang bermaksud, terjemahan ayat yang lengkap, api neraka itu. Kita tengok dekat, saya tunjukkan spotlight dia. Okey, talfahu wujuhahumun nar. Okey, Allah mengatakan api neraka itu telah membakar wujuhahum, muka-muka mereka. Maknanya muka-muka ahli neraka ini telah dibakar oleh an-nar, iaitu api. Okey, wahum fiha kalihun. Lepas tu ahli neraka ni apabila muka-muka mereka telah dibakar, maka muka mereka ini akan menjadi cacat. Muka terbakar menjadi cacat, bibirnya menjadi cacat, mukanya menjadi tidak elok. Okey, itu ayat 104. Ayat 105 Allah menerangkan kenapa mereka ini dibakar mukanya, dicacat mukanya. Allah mengatakan, alam takun ayati tusla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Okey, sambil mereka itu dikatakan di dalam neraka, bukankah ayat-ayat aku selalu dibacakan kepada kamu, secara terus-menerus kamu mendustakan. Jadi ayat 105 ni Allah menyebut penyebab kenapa mereka itu diazab di dalam api neraka, yang muka mereka dibakar dan muka mereka menjadi cacat. Okay, jadi ringkasan pada intisari bagi ayat 105, 104 dan 105 ni adalah tentang azab di hari akhirat. Manakala surah yang berada bersebelahan dengan surah Al-Mu'minun, surah selepasnya, iaitu surah An-Nur. Surah An-Nur, surah yang ke-24,
kita boleh rujuk ayat yang kedua sampailah ayat nombor 11. Okay. Tetapi dalam nota ni, saya hanya mengambil ayat yang kedua dan saya ambil terus ayat yang ke-11. Perhatikan baik-baik ayat yang kedua sampai ayat nombor 11. Okay. Kalau kita lihat muka surat nombor 350, ayat 2 sampai ayat nombor 11 ini, kita boleh temukan Allah Ta'ala sebenarnya menyebut tentang azab bagi az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi ayat nombor 2 surah An-Nur ini, kalau kita baca terjemahan lengkapnya, Allah Ta'ala berfirman, penzina perempuan dan penzina lelaki, az-zani. Okay, apa azabnya di dunia? Hendaklah kalian semua sebat setiap seorang daripada kedua-duanya 100 kali sebatan. Lepas tu adalah perincian selepas itu. Allah mengatakan wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dalam masa yang sama Allah kata waktu kamu nak sebat mereka ni, jangan kamu dipengaruhi oleh perasaan ra'fah, perasaan belas kasihan terhadap kedua-duanya dalam melaksanakan hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah, jika kamu beriman kepada hari akhirat. Kemudian apa lagi bentuk azab pada yang kena sebat perzina lelaki perempuan ni? Perempuan dan lelaki ini Allah mengatakan wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Okey, Allah menyebut Allah mengatakan bahawa dalam masa yang sama Allah Ta'ala kata hendaklah sebatan yang dibuat itu disaksikan oleh sekumpulan daripada kalangan orang yang beriman. Maknanya Allah bagi tahu kalau penzina lelaki, penzina perempuan dan lelaki yang belum lagi sebenarnya mereka ini pernah berkahwin, maka mereka akan disebat dengan 100 kali sebatan. 100 kali sebatan itu mesti dilakukan di hadapan orang ramai dan penyebat itu dia tidak boleh ada perasaan kesian kepada terhadap yang disebat. Okey, apa perkaitan, apa yang kita nak cari pada ayat 2 ini? Ia ada kaitan dengan azab yang Allah ceritakan semasa di dunia. Okey, apabila kita baca ayat nombor 11, kita lanjut teruslah sampai ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 ini dia berada pada muka surat nombor 351. Ayat 11 adalah cerita ayat-ayat yang Allah menyebutkan orang yang dia mewiralkan tentang fitnah terhadap orang-orang yang baik. Ni fitnah, ini dipanggil kisah hadis ifk berkenaan dengan isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang telah dituduh dengan melakukan perbuatan yang jahat. Maka dekat ayat 111 ni Allah kata siapa yang terlibat di dalamnya, maka Allah mengatakan apa? Minhum lahu azabun azim. Mereka akan mendapat siksaan azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Okey. Ayat nombor 2 sampai nombor 11 surah Al-Mu'min, surah An-Nur ini, sebenarnya ayat ini melengkapkan tentang azab yang telah Allah sebutkan semasa di dalam surah Al-Mu'minun. Kalau surah Al-Mu'minun ini dia adalah azab di mana? Azab di akhirat sahaja. Nanti muka mereka akan dibakar. Tetapi azab Allah itu juga boleh berlaku semasa mereka berada di dunia. Apa bentuk azab di dunia kalau langgar perintah Allah? Antaranya adalah apa? Antaranya adalah
fajlidu, iaitu sebatan, 100 kali sebatan bagi penzina perempuan dan juga lelaki. Okey, dalam masa yang sama, dalam kumpulan ayat 2 hingga 11 ni juga menyebutkan azab di hari akhirat. Okey, apa yang kita dapat pelajari? Dua surah ini saling melengkapkan, menyebutkan tentang azab Allah ini tak perlu kita tunggu di hari akhirat. Di dunia pun boleh ditimpakan azab seperti sebatan, seperti yang kita telah pun sebutkan tadi. Jadi kedua-dua ayat ini perkaitannya menceritakan tentang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Jadi kita lanjutkan dengan sudut yang berikutnya. Kita lihat surah Al-Mu'minun, melihat kepada ayat yang ke-116. Okey, ini adalah 3 ayat yang terakhir, ya. Ini akhir-akhir kepada surah Al-Mu'minun. Tuan-tuan boleh buka pada muka surat 349. Tengok muka surat 349. Lihat pada baris yang ke-4 yang terakhir, iaitu baris yang ke-15, 14, 13, baris yang ke-12, baris yang ke-13, ayat 116 surah Al-Mu'minun. Okey. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Okay. Ayat 116 ini Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya dengan Allah mengatakan fata'ala Allahul Malikul Haqq. Okey. Maha tinggilah Allah ini yang menguasai seluruh alam. Okey, Tuhan yang menguasai seluruh alam, Al-Haq, lagi maha benar, la ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak diabdikan. Okey, tiada Tuhan yang berhak diabdikan diri melainkan Dia. Rabbu, Dia adalah pencipta, pemilik, pengatur, penguasa kepada Al-Arshil Karim, Arash yang mulia. Okay. Dekat ayat 116 ni, Allah menyebutkan tentang Dia adalah pemilik Arash yang agung. Allah tu Dia maha tinggi. Kepada Allah ini adalah yang maha benar. Okay. Kepada Allah kata Dia adalah pemilik Arash yang mulia. Okey. Apabila kita baca surah yang berada selepasnya, iaitu surah An-Nur, kita ambil ayat yang pertama pada muka surat 350 dalam mushaf. Ayat ini Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Suratun anzalnaha. Okey. Kalau kita tengok terjemahan bagi terjemahan lengkap ayat nombor 1 ni, Allah mengatakan suratun, satu surah. Satu surah maksudnya surah An-Nur itulah merupakan satu surah. Anzalnaha, yang kami telah turunkannya. Okey, wa faradnaha, dan kami wajibkannya. Maksudnya Allah kata surah An-Nur ini Allah yang turunkan. Okey, dalam surah An-Nur itu ada mengandungi hukum hakam yang wajib kena dilaksanakan. Apa contoh hukum hakam itu? Kita dah baca dah tadi pada sudut yang pertama. Hukum hakam apa? Antaranya adalah penzina perempuan dan penzina lelaki. Itu di antara contoh hukum hakam. Okey,
Hukum hakam tu wajib dijalankan. Lepas tu Allah mengatakan wa anzalna fiha ayatim bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Lepas tu Allah kata dan serta kami turunkan di dalam surah itu ayat-ayat yang jelas, semoga kamu dapat mengambil peringatan. Okey. Apa yang kita nak hubungkan ayat yang merupakan pembuka kepada surah An-Nur ini dengan penutup bagi surah yang sebelumnya, iaitu surah Al-Mu'minun. Okey. Dia punya dapatan kita, hukum hakam yang ada dalam surah An-Nur ini, kenapa Allah Ta'ala wajibkan kita lakukan? Wa faradnaha, kenapa kita wajib kena lakukan? Siapa yang tentukan hukum hakam tu? Contohnya yang sebat 100 kali tadi tu. Bagi pezina perempuan dan lelaki, wajib ditunaikan, kena buat tu. Kenapa kena buat? Surah yang sebelumnya, ayat 117 kata, yang buat hukum hakam itu adalah Tuhan yang Rabbul Arshil Karim. Maknanya Tuhan yang Rabbul Arshil Karim ni, Tuhan yang mempunyai arah yang mulia inilah yang telah menurunkan surah An-Nur, yang dalam surah An-Nur itu ada banyak hukum hakam yang wajib untuk ditunaikan. Kalau tidak, kita akan berhadapan dengan Tuhan yang memiliki aras yang mulia. Tuhan yang menguasai segala-galanya. Jadi surah An-Nur ini, ayat yang pertama ini, ia telah menerangkan apa lagi yang dilakukan oleh Rabb Al-Arshil Karim ni. Bukan sekadar Allah Ta'ala itu memiliki aras yang mulia, tetapi surah An-Nur mengatakan Allah itu juga telah menurunkan hukum hakam di dalam surah An-Nur. Okay, kalau kita ambil pula surah Al-Mu'minun kepada surah An-Nur, surah Al-Mu'minun ini menguatkan kepada kewajiban kita melaksanakan hukum hakam yang ada dalam surah An-Nur. Kerana apa? Kerana yang menetapkan hukum hakam itu adalah Rabbul Arshil Karim. Jadi kalau kita boleh tengok dekat yang bahagian atas ni, yang bahagian dekat sini, kita nampaklah pemilik aras yang agung ini, Tuhan inilah yang telah menetapkan hukum hakam. Tapi kalau hukum hakam ni kita tidak melakukan, kita akan berhadapan dengan Tuhan yang pemilik aras yang agung. Okey, jelas untuk sudut yang kedua, berkaitan antara surah An-Nur dengan surah yang sebelumnya. Okey, sekarang kita pergi pula kepada perkaitan surah Al-Furqan dengan surah sebelumnya, iaitu surah An-Nur. Okey, mari kita lihat penghujung kepada surah An-Nur, iaitu ayat yang ke-64. Ayat 64 ni merupakan ayat yang terakhir bagi surah An-Nur yang berada pada muka surat 359 di dalam Al-Quranul Karim. Okey, moga-moga tuan-tuan jumpa muka surat 359, cari ayat 64 surah An-Nur yang merupakan ayat yang terakhir sekali. Yang mana ayat ini Allah menyebutkan tentang dirinya. Allah menyebutkan tentang dirinya ini, ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه
fayunabbi'uhum bima 'amilu wallahu bikulli syai'in 'alim. Okey, ayat 64 ini kalau kita baca terjemahan lengkapnya, Allah memberitahu ketahuilah, ala, Allah kata ketahuilah, ya. Sesungguhnya Allah yang menguasai segala yang ada di langit dan di bumi. Okey, dekat ayat ini, kalau kita tengok dekat sini, Allah memberitahu dia adalah pemilik kepada ma fis samawati wal ardi. Kat sini kita kata lillahi ma fis samawati wal ard. Okey, Allah ini adalah pemilik bagi segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Sesungguhnya dia mengetahui keadaan yang kamu alami. Dan pada hari manusia kembali kepada dia, Allah Ta'ala akan terangkan kepada mereka segala yang mereka telah lakukan kerana Allah itu mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Okay, jadi ayat 64 ni kesimpulannya Allah nak menyebutkan tentang keagungan, kebesaran diri yang Allah Ta'ala itu memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Okey. Apabila kita baca ayat 1 hingga 2 surah Al-Furqan, ya, muka surat yang sama dengan ayat 64 surah An-Nur ini, Allah menguatkan lagi, menceritakan lagi tentang dirinya, yang mana kita boleh tengok bermula ayat 1 sampailah ayat nombor 2. Okey, ayat nombor 1 kita mengetahui Allah menyebutkan tentang dialah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya. Okey, tapi yang kita nak cari persamaan dia adalah pada ayat yang kedua. Allazi lahu mulkus samawati wal ardh. Dekat sini cari perkataan lahu mulku as-samawati wal ardh. Dekat sini. Okey, jadi kita jumpa maklumat yang sama macam ayat 64 ni. Okey, kat 64 ni kita jumpa Allah itu fis samawati wal ardi. Kat sini pun sama juga as-samawati wal ardi. Cuma apa bezanya? Okey. Kalau di surah An-Nur ini Allah menyebut tentang dia lillah. Baginya lah apa yang ada di langit. Menyebut tentang apa? Cerita tentang pemilikan. Allah ni adalah Allah Ta'ala ni adalah pemilik. Dia dekat sini. Allah ni adalah pemilik. Okay. Tetapi dekat ayat yang kedua surah Al-Furqan, kita tengok ada mulku. Mulku ni apa? Allah ni adalah penguasa. Penguasa. Okey. Jadi ayat yang berada pada surah Al-Furqan ni mengukuhkan lagi, mengangkat lagi, mengagungkan tentang kehebatan Allah. Allah ni dia bukan sahaja mencipta langit dan bumi, dia bukan sahaja pemilik kepada apa-apa yang ada langit dan bumi tu. Tetapi Allah juga menguasai. Dia adalah raja, dia adalah penguasa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi surah Al-Furqan ini dengan surah An-Nur ini kesimpulannya ia memberikan makna yang sempurna, menunjukkan kesempurnaan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah Taala ni kalau sebut tentang langit dan bumi, semua dikaitkan dengan dia. Dia yang penciptanya, dialah pemiliknya, dialah yang pengaturnya,
dialah yang mentadbirnya. Jadi inilah kita nampak perkaitan di antara pembuka bagi suratul Furqan dengan penutup bagi surah An-Nur. Kita dapati walaupun dua surah yang berbeza, tetapi surah Al-Furqan masih lagi nak mengingatkan kita tentang keagungan Allah pada ayat yang ke-64. Walaupun kita tahu pemisah surah An-Nur dengan Al-Furqan ni adanya Bismillahirrahmanirrahim, tapi dari sudut perbincangannya masih lagi Allah mengulangi apa yang ditutup oleh surah An-Nur. Ia dibuka kembali perbincangan itu pada pembukaan surah An-Nur. Siapa yang susun ayat-ayat itu? Sudah pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyusun tentang ayat terakhirnya apa, ayat yang pertamanya apa, ayat yang keduanya apa. Baik, tuan-tuan, kita teruskan dengan melihat perkaitan bagi sudut yang kedua antara surah Furqan dengan surah sebelumnya An-Nur, antara surah An-Nur dengan surah selepasnya iaitu Al-Furqan. Okey. Sudut yang kedua dalam surah An-Nur, ya, kita undur satu ayat yang ke belakang, iaitu kita ambil ayat nombor 63. Tapi masih lagi dalam muka surat yang sama, 359. Kita akan menemukan Allah nak bagi tahu kepada kita tentang sesiapa yang berpaling, sesiapa yang mereka mereka yang mengingkari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan diancam dengan fitnah. Fitnah di sini merujuk kepada bencana, musibah, ataupun mereka nanti akan ditimpa kepada mereka adalah azab yang pedih, alim. Jadi kalau kita baca ayat lengkapnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Dalam nota ini saya potong, ya tuan-puan, dia sebenarnya ada ayat sebelum ni lagi ni. Sebelum falyahdhari ni, kita kena tengok ayat yang lengkap dia. Dia akan, ayat depannya akan ada bunyinya, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dha. Itu ayat lengkapnya. Tapi saya terus ambil yang dekat penghujungnya. Allah kata, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Okay. Kalau kita baca terjemah lengkap daripada ayat falyahdhari ni sampailah pada ayat azabun alim, Allah Ta'ala berfirman, maka hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat, berjaga-jaga agar mereka tidak ditimpa bencana atau ditimpa dengan azab yang pedih. Jadi topik perbincangan ayat 63 ini adalah tentang apa? Amaran. Amaran keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita baca ayat yang pertama bagi suratul Furqan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan lagi kepada kita tentang amaran yang keras yang Allah berikan bukan hanya kepada manusia yang mengingkari perintah, tetapi amaran keras itu adalah untuk siapa?
Kita bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Okey. Dekat ayat ini Allah Taala berfirman, terjemah lengkapnya, Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Al-Furqan tu? Liyakuna, untuk menjadi, lil alamina, bagi sekian alam itu, nadhira, iaitu amaran. Jadi dekat ayat ni kita menemukan Allah Ta'ala kata Al-Quran ini adalah nadhira lil alamin. Nazira lil alamin ni nak merujuk kepada apa? Okey, dia lil alamin dan nazira ni dia merujuk kepada sekalian alam. Apabila sebut sekalian alam ni, apabila sebut sekalian alam, dia merujuk kepada jin dan manusia. Okey, dekat ayat yang sebelahnya iaitu ayat 63 surah An-Nur, Allah menyebutkan tentang amaran. Betul tak? Allah menyebutkan tentang amaran dalam bentuk apa? Tusibahun fitnatun ataupun yusibahum azabun alim. Jadi kalau surah An-Nur, Allah menyebut tentang sesiapa yang mengingkari perintahnya, tapi Allah tak sebut secara menyeluruh. Tapi kita dapat dekat sini Allah menyebut secara menyeluruh siapa yang, maksudnya dekat sini, maksudnya kalau dekat ayat ni kita jumpa yukhalifuna an amrihi ni, an amrihi ni dijelaskan lagi. Yukhalifu ini merujuk kepada siapa? Lil alamin. Rupa-rupanya yukhalifuna an amri ini ia merangkumi lil alamin, sekalian alam, termasuklah jin dan manusia. Jadi ayat nombor 1 surah Al-Furqan ni mengukuhkan lagi apa amaran yang telah Allah Ta'ala sebutkan pada ayat nombor 63. Dalam masa yang sama, surah An-Nur ini menjelaskan apa bentuk nadhira dekat sini. Kalau kita tengok, kalau ditanya apa itu bentuk nadhira, surah Furqan bagi jawapan. Nombor 1 apa? Dia kata ditimpa dengan fitnatun. Nombor 2 apa? Ditimpa dengan azab yang pedih. Jadi kita nampak daripada apa yang kita pelajari ni, kita melihat dua surah ini dia saling berkaitan, mempunyai perkaitan yang rapat di dalam menguatkan makna, memperincikan lagi tentang amaran. Lepas tu apabila dia memperincikan, menguatkan lagi makna, mengukuhkan, memberikan jawapan kepada kita, kita tak boleh pandang rendah, kita tak boleh ambil main-main tentang amaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pun semakin hari, semakin lama kita semakin dapat jawapan peletakan surah Al-Furqan ini diletak selepas surah An-Nur ini ada hikmahnya. Ya, ada sebabnya. Ia bukanlah disusun ia tanpa tanpa sebarang perkaitan, tanpa sebarang sebab. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan perbincangan dengan melihat perkaitan surah Al-Furqan dengan surah Asy-Syu'ara pula. Okay. Kita lihat penutup
bagi suratul Furqan. Kita ambil ayat yang hujung-hujung, penghujung bagi suratul Furqan. Kita lihat bermula ayat nombor 63 sampai ayat 76. Kita mengetahui bahawa kumpulan ayat 63 sampai 76 ini Allah ada menyebut tentang wa ibadur rahman. Dekat sini kita jumpa Allah Ta'ala menyebut tentang ibad, hamba-hamba kepada Allah Ar-Rahman. Okey, hamba Allah Ar-Rahman ni adalah spesifik hamba yang merujuk kepada hamba yang taat, hamba yang tunduk, hamba yang benar-benar beribadah kepada Allah. Itu dipanggil ibad kepada Ar-Rahman. Okey, maknanya kesimpulan ayat 63 sampai 76 ni Allah nak menyebutkan ciri hamba Allah yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tuan-tuan nak tahu ada berapa ciri, ada berapa sifat mereka, tuan-tuan kenalah merujuk ayat 63 sampai 76. Tapi pengisian kita bukan kita nak memperincikan setiap ayat itu. Kita cuma nak melihat topik yang dibincangkan pada ayat ni. Kita cuma nak lihat topik saja, bukan nak memperincikan tentang ibadur rahman tu. Okey, manakala apabila kita baca surah yang berada di sebelahnya, iaitu surah Asy-Syu'ara yang merupakan surah yang ke-26, kita boleh lihat ayat bermula ayat 3 sampai ayat nombor 7. Ayat 3 sampai 7 ni Allah menyebutkan tentang hamba dia. Ada juga Allah menyebut tentang hambanya. Okey, tapi hamba dekat ayat 3 sampai 7 ni bukan hamba yang tunduk. Kalau tadi hamba yang tunduk pada Allah, yang tidak sombong kepada Allah, kali ini Allah menyebut hamba yang sombong pula. Hamba lawan kepada ibadur rahman ni. Satu lagi kumpulan ni dia berada pada awal-awal surah Asy-Syu'ara. Saya ambil contoh ayat 5 lah. Walaupun kita senaraikan ayat 3 sampai ayat nombor 7, tapi saya ambil ayat 5. Kalau kita baca ayat ni, kita akan jumpa watak manusia dekat ayat 5 ni berlawanan dengan watak manusia yang ada pada ayat yang ke-63 sampai 77, surah yang sebelah dia. Jadi Allah mengatakan wa ma ya'tihim min dzikrim minar rahman muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Okay, Allah Ta'ala berfirman, tidaklah datang kepada mereka peringatan zikr yang baru datang daripada yang Maha Penyayang ini Ar-Rahman, melainkan mereka akan tetap berpaling mengingkarinya. Jadi dekat ayat 3 sampai 7 ni Allah menyebut tentang jenis manusia yang berpaling. Mereka sombong terhadap ayat-ayat Allah yang dibacakan, yang mengandungi mengingatkan mereka, ingatkan mereka tentang mereka ni adalah hamba kepada Allah. Tetapi mereka apa? Mu'ridin, mereka berpaling. Okey, apa perkaitan yang kita nak ambil daripada pembuka surah Asy-Syu'ara dengan penutup bagi surah Al-Furqan? Kita dapat maklumat di sini, kedua-dua surah ini melengkapkan, menyebut tentang dua jenis hamba kepada Allah. Kalau surah Al-Furqan di belakang ayat ni menyebut tentang hamba yang benar-benar hamba
sehingga Allah panggil mereka ibad. Okey. Tetapi pembuka bagi surah Syuara ini Allah memaparkan karakter manusia-manusia yang berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lengkaplah kita mengetahui manusia ini dia ada dua. Satu yang mereka tunduk kepada Allah, satu lagi yang tidak mahu tunduk kepada Allah, yang sombong kepada Allah. Kedua-dua jenis manusia ini diterangkan bagi kedua-dua surah yang berada bersebelahan di antara satu sama lain, yang hamba yang baik ini dicerita pada hujung, hamba yang jahat letak pada awal-awal. Jadi Allah, apa yang kita dapat belajar? Kita dapat belajar di sini Allah Ta'ala menerangkan kepada kita tentang ciri hamba yang mana yang kita nak ikut. Kita nak ikut yang tunduk kepada Allah, ataupun kita nak cari, nak ikut hamba yang mu'ridin, yang sombong kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi topik perbincangannya tidak terputus. Walaupun sampai ayat 63-76 kan, surah Al-Furqan, tetapi masuk terus dekat surah Asy-Syu'ara, Allah menyambung kembali apa yang Allah bincang pada surah yang sebelahnya. Mungkin ada setengah orang, mungkin ada daripada kita yang dia berhenti dekat surah Al-Furqan, kan, dia berhenti dekat surah Al-Furqan, okey, tamat dekat situ. Kan, mungkin dia dah lupa dah tentang hamba Allah yang tunduk ni. Bila dia baca surah Asy-Syu'ara, Allah ingatkan lagi tentang penghambaan yang sepatutnya dicari. Tapi Allah bawa contoh hamba yang berpaling. Sebenarnya apabila Allah bawa contoh hamba yang berpaling, secara tak langsung sebenarnya Allah nak minta kepada kita, jadilah hamba yang bukan mu'ridin. Mungkin kita akan tercari-cari, macam mana hamba yang bukan mu'ridin ni? Sebelah surah tu bagi tahu kat hujung tu, wa ibadur rahman. Jadi inilah di antara maklumat yang boleh kita gali daripada susunan surah-surah yang berada bersebelahan, sama ada selepasnya ataupun pada sebelumnya. Okay, ini adalah sudut yang pertama. Mari kita lihat kepada bentuk yang kedua. Okay. Kalau kita lihat ayat yang ke-63 sahaja, surah Al-Furqan tadi, dengan ayat yang kelima surah surah Asy-Syu'ara, kita akan jumpa Allah menyebut tentang dua namanya kan. Sama, dua-dua ada. Wa ibadur rahman. Dekat sini Allah tak sebut ibad. Sebab kata ibad tu, dia merujuk kepada hamba yang saleh. Tapi Allah sebut, dia itu adalah Ar-Rahman. Kan? Kalau kita fikir-fikirkan kan, macam dia dua maklumat yang sama ni. Tentang Ar-Rahman, tentang Ar-Rahman. Macam mana penyusunan itu dia berlaku kan? Ayat yang awal-awal, ayat yang penutup. Maknanya Allah Ta'ala ni, dia nak suruh kita ni ingat tentang rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila Allah dekatkan penyebutan tentang Rahman tu kan, sebab dia dekat pembuka surah Syu'ara, kan, penutup kita dah dengar dah, wa ibadur rahman. Masuk pembuka Syu'ara, jumpa lagi Ar-Rahman. Maknanya Allah Ta'ala ni nak minta kita kenang jasa baik Allah ni, kenang nikmat Allah. Sebab kita tahu kan nama Ar-Rahman merujuk kepada Allah itu pemurah. Tanda Allah tu penyayang, dia mengurniakan macam-macam kepada kita. Sepatutnya kita, apabila kita jumpa diulang-ulang nama Allah Ar-Rahman, akan membawa kita lebih banyak berterima kasih kepada Allah, akan membawa kita banyak kepada syukur kepada Allah, dengan kita tunduk pada Allah. Bukan kita jumpa banyak kali nama Rahman, 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 kita jadi kumpulan manusia yang mu'ridin, yang berpaling. Ni yang kita tak nak.
Okey. Jadi kita dapat seberingkas tentang berkaitan surah Asy-Syu'ara dengan surah Al-Furqan. Sebenarnya tuan-tuan ada banyak lagi tuan-tuan ya, beberapa sudut lain, tapi dengan waktu yang kita yang sangat terbatas ini, maka cukuplah kita tunjukkan dua contoh maklumat yang kita boleh ambil daripada melihat penutup dan pembuka bagi dua surah yang berada bersebelahan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan, ada satu lagi. Saya nak tuan-tuan kita tengok surah, saya buat tiga ya. Kejap. Saya nak bawa tuan-tuan surah Syu'ara dengan surah An-Naml pula. Tadi Furqan dengan Syu'ara, sekarang kita ambil surah Syu'ara dengan surah An-Naml. Okey, kita akan tengok penutup bagi surah Syu'ara. Kita tengok dekat hujung-hujung dalam surah Syu'ara, ayat nombor 210 sehingga 211, yang mana ayat-ayat ni masih lagi berada pada juzuk yang ke-19. Okey, juzuk yang ke-19. Okey, kita tengok dekat penghujung bagi surah Syu'ara ayat 210 sampai ayat nombor 211. Allah menyebut tentang apa tu? Menyebut tentang Quran sebenarnya. Tapi tentang Quran tu tentang apa? Kita kena baca ayat dia. Ayat 210, kalau tuan-tuan nak rujuk dalam Quran, muka surat 376. Muka surat 376, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. Apa yang Allah kata? Allah mengatakan bahawasanya dekat ayat 210 dan 211 ni, Allah bagi tahu bahawa Al-Quran tidak sama sekali ia dibawa turun oleh para syaitan. Allah nak bagi tahu Quran ni punya hebatnya, ia tidak dibawa turun oleh syaitan, Allah Ta'ala kata. Lepas tu Allah mengatakan malahan ayat 211 itu, para syaitan tu tak layak pun untuk membawa Al-Quranul Karim, dan mereka takkan dapat untuk membawa Al-Quranul Karim ini. Maknanya kesimpulannya, Al-Quran ini memang Allah jauhkan daripada para syaitan. Wahyu yang Allah sampaikan daripada Allah pergi kepada malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi itu, tidak ada ayat itu didenari oleh para syaitan. Maksudnya para syaitan tu dia tak boleh nak ubah ayat tu, sebab wahyu kan nak disampaikan. Jadi tak ada syaitan yang boleh ubah ayat tu, tak ada syaitan yang boleh ganggu ayat itu, nak menunjukkan keagungan Al-Quranul Karim. Apabila kita baca pada surah yang sebelahnya, iaitu surah Semud, ayat 1 sampai ayat nombor 6. Okey, dalam nota saya ambil ayat 6 saja. Okey, tapi kita kena bacalah bermula ayat pertama sampai ayat nombor 6, cerita tentang keagungan Al-Quran tu. Tapi ayat yang ke-6 Allah mengatakan, wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Kalau kita baca ayat penuh, terjemahan penuh ayat yang ke-6 ini, Allah menyebutkan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar menerima latulaqqa. Tulaqqa macam talaqqi. Pada dengar tak perkataan talaqqi kan? Talaqqi Quran. Inilah Nabi ni dia benar-benar menerima Al-Quran itu min ladun, dari sisi siapa? Allah yang hakim, yang maha bijaksana, alim, yang maha mengetahui. Jadi apabila kita gabungkan maklumat pembuka suratul Naml digabungkan dengan penutup penghujung suratul Syu'ara ini, menguatkan
kepada kita maklumat bahawasanya Al-Quran ini memang benar-benar mulia, memang benar-benar agung. Kemuliaan Al-Quran itu ia tidak dapat diganggu oleh syaitan. Bahkan Al-Quran ini Nabi menerima ia daripada Allah, yang mana Allah itu yang menurunkan Quran itu mempunyai sifat yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Jadi itulah yang kita dapat pelajari dengan kita melihat kepada pembuka surah dengan penutup surah yang berada pada sebelah yang berada secara bersebelahan. Jadi dekat sini kita dapat belajar walaupun dia dua surah berbeza, tetapi ia masih lagi menyebutkan perbincangan yang sama tentang apa? Kalau dekat ayat ni tentang keagungan Al-Quran, dekat ayat ni pun tentang keagungan Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, selesai kita untuk Asy-Syu'ara dengan Naml. Cuma saya bawa satu saja pagi ni. Saya tak sempat nak bawa yang kedua. InsyaAllah, hari esok saya akan tunjukkan lagi, kongsikan lagi surah Syu'ara dengan suratul Naml. Lepas tu, kita lanjutkan antara surah Al-Qasas dengan suratul Naml. Kalau kita masuk surah An-Naml ni, kita dah, yang ayat yang kita gunakan ni, ayat 196 ni, dia masih juzuk yang ke-19. Tapi esok insyaAllah, kita akan masuk kepada juzuk yang ke-20. Kita akan tengok penutup surah semut ini, apa perkaitan dia dengan pembuka surah Al-Qasas. InsyaAllah. Ni pada hari esok. Lepas tu juga kita akan melihat surah Al-Ankabut dengan surah Al-Qasas. Dan insyaAllah kita akan melihat perkaitan surah Ar-Rum dengan surah Al-Ankabut. Maknanya esok kita akan masuk juzuk 20 sampai juzuk yang ke-21. Baik, ini saja yang mampu saya sampaikan. Dengan kadar yang ada kekurangan, saya mohon ampun dan maaf. Semuanya yang dapat kita lakukan, yang dapat kita pelajari, semuanya adalah kurniaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Jelas setakat ni tuan-tuan dan puan dapat faham dengan baik. Tuan-tuan, moga-moga tuan-tuan semakin cerah, semakin dapat melihat penyusunan surah-surah dalam Quran ini merupakan penyusunan yang kita kata penyusunan yang sempurna, yang membawa nanti kepada penghujungnya Al-Quran ini merupakan kitab yang suci, benar-benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Bermula daripada cerita tentang huruf Al-Quran, ayat Al-Quran, surah-surah Al-Quran, nama bagi surah Al-Quran, pembuka dan penutup bagi setiap surah Al-Quran. Semuanya itu memberikan kepada kita ilmu yang sangat banyak. Jadi semakin lama kita rasa semakin agung Al-Quran. Jiwa kita semakin yakin, membuat-buat keyakinan kita tentang Al-Quran ini satu kitab suci yang kita kata tidak ada cacat celanya walaupun sedikit, hatta pada penyusunan surah-surah Al-Quranul Karim. Moga-moga menambahkan lagi rasa kita tak boleh, kita nak nambahkan lagi perasaan kita yang kita tak boleh pisah dengan Al-Quran ni dalam hidup kita. Kan sebab kita semakin nampak lagi keagungan
Al-Quranul Karim. Baik, ada apa-apa maklumat lanjut ke tuan-tuan dan puan? Ada maklumat yang tuan nak kongsikan ke? Ada sebarang pertanyaan kat mana-mana yang perlu saya ulang? Tak ada. Kita boleh faham ke? Jelas ke? Okey. Jelas Ustaz. Okey, kalau macam tu kita berhentilah ya dengan kadar ini, insya-Allah. Cuma esok pagi, lupa saya nak maklumkan. Esok pagi hari Isnin, kita mula 10 suku. Ya, kita mula jam 10 suku. Saya minta lewatkan 1 jam suku. Sebab 9 hingga 10 tu saya ada program lain yang dah dirancang awal lagi, 9 hingga 10. Tapi nanti saya boleh kongsikan juga pada teman kalau nak ikut jam 9 hingga 10 tu, tuan-tuan boleh ikuti di FB Masjid Al-Ghufran Taman Tun Dr. Ismail. Saya akan membentangkan tajuk tentang doa. Nak cerita tentang kelebihan doa. Pukul 9 sampai pukul 10 secara online di FB Masjid Al-Ghufran Taman Tun Dr. Ismail. InsyaAllah nanti saya cuba kongsikan linknya. Kemudian jam 10 suku kita akan sambung kembali rahsia di sebalik susunan 114 surah. Jam 10 suku tuan-tuan ya. Nanti saya akan maklumkan di dalam Telegram insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.